Jaga molek tu. Biar kita tak buat orang lain pun. Dulu walaupun dalam usaha kita nak hak lain tu pun, kalau boleh kau tambah lah. Tapi sekurang-kurangnya kita kena cuba dulu buat hak mana hak paling baik. Misalnya dalam sembahyang sunat tu, hak mana hak paling baik, ulama kata. Kita kena fikir gitu, supaya kita menega dia juga, supaya kita nak cari untung, hak mana yang paling banyak dapat untung. Mungkin pada zahirnya nampak tak ada belah mana, tapi lebih banyak dapat pahala. Kalau di antara zikir-zikir ni, tak boleh lawan Quran. Tak boleh lawan Quran. Quran tu setiap huruf dia tu kita baca boleh pahala. Boleh pahala. Tetapi tidak zikir yang lain, mengikut setengah-setengah ulamanya, dia kena ingat makna tu. Dia kena ingat makna tu. Bila kata tu, bila ingat baru boleh. Mengikut setengah ulama lah. Tetapi pahala kebajikan secara umum tu suku tu. Pahala tiap-tiap perkataan tu nak dapat tu, dia kena hadir. Orang kata hadir makna dia tu. Tetapi kalau Quran tak, Quran tidak. Itu paling baik. Kalau semaya gap. Itu yang kita kena tahu tu. Semaya gap. Semaya witir kau, mengikut setengah ulama, nombor 1 witir. Nombor 2 semaya rawatib. Jadi ada khilaf lah di antara ulama. Maknanya kita melalui kita belajar, kita boleh tahu dalam semaya gapo hak paling molek. Kalau dalam kita nak baca, gapo dia kita nak baca hak paling molek. Begitu juga amalan-amalan yang lain, hak gapo hak paling molek. Kita cuba buat hak tu secara berkekalan, berterusan. Jangan semeta-semeta buat. Kena jaga. Sebab apa? Dia benda ni kebajikan ataupun kebaikan yang kita buat ni, amalan yang kita buat ni, selain daripada kita mendapat kelebihan di akhirat di sisi Allah SWT, mana kita dapat pahala, dia juga merupakan pelindung kepada kita sebenarnya dalam dunia ni. Dia menyelamatkan kita dalam dunia ni. Menyelamatkan kita. Kalau kita katakanlah tak biasa mengaji Quran ni, ketika mati lah berkali baru mengajinya, mudah nak kena gapo-gapo tu kalau gangguan kau gapo. Tapi kalau kita dalam keluarga kita duduk amalan, baca semua, duduk buat sesuatu amalan, insya-Allah kita akan selamat daripada macam-macam gangguan. Dia kena ada hak jenis lagu tu. Hak tu hak nak je. Sebab tu sahabat ni, dia kadang-kadang kita tengok tak ada mana amalan dia, tetapi apabila dia buat tu, dia buat sungguh. Dia jaga sungguh. Jadi macam-macam Quran, zikir yang paling utama lah dah. Tetapi ada dipaksa kita kena niat kan, daripada muda auzubillah tak aku baca Quran ni kerana gapo-gapo. Nada nak kau? Yalah, niat tu mesti kena ada. Niat tu setiap hari kita nak buat tu untuk apa ni, adalah secara umum gitulah, memadai iddah. Memadai iddah. Mana kita baca ni untuk qurbah, untuk menghampirkan diri kita kepada Allah. Sebab dengan membaca tu, kita akan, Allah SWT kenal kepada kita, suka kepada kita, mana menghampirkan kita dengan dia. Jadi sahabat ni kata, kami tidak seperti engkau wahai Rasulullah, sebab engkau Allah telah ampunkan dosa engkau yang lalu dan yang kemudian. Kami tidak lagu tu. Jadi kalau engkau buat sikit-sikit seperti tadi, aku semayang, aku tidur juga, aku puasa, aku ada juga hari yang aku tidak puasa, aku berkahwin. Sahabat-sahabat kata, keadaan kamu tak apa lagu tu. Moga kamu lagu mana? Kami ni tidak begitu. Kami ni moga tidak maksum melakukan dosa. Jadi kami kena lebih lagi lah amalan tu. Itu dia kira Nabi SAW buat setakat tu kerana dia tu dah moga maksum dah. Padan dah setakat. Jadi kita ni tak padan. Kita kena lebih lagi. Kita kena lebih lagi. Itulah ya Nabi SAW tu marah. Marah. Nabi SAW marah. Marah tu sebab apa? Sebabnya satu, kerana mereka menganggap amalan Nabi itu sikit. Satunya kerana menganggap amalan Nabi itu sikit. Dan hak sikit ni kira-kiranya
kurang molek lah. Kalau sikit ni kurang molek. Tetapi kepada Nabi SAW tu jadi molek, sebab dia lain cerita lah. Tapi kalau orang lain, kalau sikit ni kurang molek. Jadi kena banyak lah. Nabi marah tu sebab apa? Tak kena tu buat ukuran lagu tu. Penilaian lagu tu tak kena. Sebab apa yang jadi molek atau tidak molek bukan kerana banyak atau sedikit, tetapi kerana mengikut sunnah, mengikut hak Nabi SAW ajar. Kerana tu walaupun sikit pun molek, kalau banyak pun, kalau tak betul mengikut sunnah, tak jadi apa juga. Tak jadi apa juga. Sebab tu ya, kata sikit kita tak boleh kata sikit. Tak boleh kata lagu tu. Sikit pun kalau dia betul, hak tu lebih baik lagi daripada hak banyak yang tidak betul. Ataupun yang salah. Misalnya kita kata, kalau kebiasaan amalan orang kita ni, banyaklah juga di antara yang salah sebelum pandemik pun sudah sebut dah. Duduk amalan puasa bulan Rejab ke apa tu kan, dia duduk ingat buat kebajikan lah tu, molek lah tu. Sebenarnya tak kena. Baik lagi kita kata bulan Rejab tu dia sepuluh sekali lah, puasa hari Senin Khamis, puasa ayyamul bid, 13, 14, 15 tu. Tu ya. Jadi kalau orang puasa sepanjang bulan tu, boleh jadi dia akan berasa sikit. Jadi sikit mana kurang lah. Tak boleh randak gitu. Bahkan banyak tu tak kena. Banyak tu tak kena. Maknanya kita kena pilih amalan yang tepat. Jadi dah aku tidak ajar kamu. Kalaulah kamu tu perlu, dah kamu ni tidak masuk, kamu perlu banyak, aku rayak dah lah. Ni tidak rayak. Apa yang kata berasa tak kena lagi? Sebab tu Nabi SAW marah. Yang keduanya, sebab kemahuan mereka itu bercanggah dengan fitrah manusia. Dan Islam ni agama fitrah, bercanggah dengan fitrah manusia. Islam ni adalah agama fitrah. Jadi dia nak buat agama ni, nak beragama cara Islam ni, ia melanggar fitrah, kejadian manusia. Kejadian manusia nak ke dia, baik lelaki atau perempuan, apabila sampai peringkat umur dia akan berasa tu ada timbul keinginan nak berumah tangga, nak anak, nak jadi ayah, nak jadi ibu. Tu fitrah, tak semula jadi. Kita tengok benda ni bukan di kalangan manusia saja. Orang panggil binatang lain pun lagu tu juga. Tu fitrah. Tiba-tiba dia kata tak sih menikah. Kalau tak sih menikah, lagu mana dunia ni akan, kalau kita ajar benda lagu tu. Sebab itulah agama ajar lagu tu pun dia tak boleh juga pakai secara umum. Cuma dia hadkan, dia kata mana? Dia kata Tok Sami. Tok Sami tu hak molek tak menikah. Ataupun padri misalnya. Hak tu orang yang rapat dengan Allah lah, kira-kiranya. Tapi bukan semua juga. Kalau katakanlah kita kata, apa yang agama ni ada orang ni lagu ni, orang ni lagu ni, kita kata. Dan kalau kita pakai lagu tu lah, kalau hak tu hak molek, seseolahnya secara tidak langsung kita mengajak orang supaya jadi gitu. Barulah molek, barulah sempurna. Dia jadi Tok Sami belaka, walaupun tak kata lagu tu. Sebab tak kata tu tak boleh kata, bukan fitrah manusia tidak gitu. Tetapi pada hakikatnya secara senyap-senyap, dia telah mengatakan yang paling baiknya iaitu tak menikah sepuluh padri, sepuluh Tok Sami. Kalaulah kita kata pakat turut lagu tu, lagu mana dunia? Tak ada orang, tak ada lah kemakmuran. Itu dari satu sudut. Dari sudut yang lain, kita orang kata rapat dengan Tuhan ni tidak menikah, mana tak boleh ada. Orang hak jahat-jahat, orang hak duduk buat maksiat tu beranak pinak semacam. Kita bukan nak hidup sama. Lepas bila kita mati, siapa dia nak sambung kerja hak molek ni, nak lawan hak tak molek? Jadi akan ramah hak tak molek lah. Macam mana cara nak kawal benda tu? Semestinya makna nikah ni maknanya ia sesuai dengan fitrah. Sebab itu tidak bercanggah. Nabi-nabi pun menikah. Sebab benda tu benda molek. Dia akan ada sama hak molek dengan hak tak molek sampai ke kiamat. Kalaulah kita menganjurkan orang-orang yang berjuru, orang yang baik, yang dekat dengan Tuhan ni tidak menikah, molek tak nikah, dia akan ramah hak tak molek. Lagu mana kita nak kawal hak tu? Nabi pun mati. Jadi kalau tak ada cucu ni, sahabat-sahabat dia, pengikut-pengikut dia yang terus berjuang, yang terus ada anak bina, siapa dia nak mengimbangi kejahatan itu, nak jaga, nak kawal manusia daripada melakukan kejahatan? Maknanya ini suatu fitrah. Suatu fitrah. Begitu juga
ibadat.